Alhamdulillah, ada penonton yang kami hormati sekalian. Selamat kembali bersama dalam rancangan Rampai Pagi. Dan kita semakin berada di penghujung pengisian Rampai Pagi seperti hari-hari sebelumnya. Di dalam bulan Ramadan ini, kita ada satu pengisian ceramah Ramadan bulan mulia. Dan satu tajuk lagi kita ketengahkan untuk hari ini untuk sama-sama kita ini dalami bersama dengan narasumber. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran dan juga iktibar ya daripada apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ustaz nanti akan kita hadirkan. Ramadan mendidik hati dan pribadi. Bersama kita pagi ini terus saja kita perkenalkan kepada audia penonton. Di sisi kiri saya iaitu Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Khairul Azhar bin Haji Idris. Salam penceramah kita hadirkan pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini, sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Selamat berpuasa. Selamat menjalankan ibadah puasa juga ya. Untuk Ustaz juga. Ya, jadi satu lagi tajuk yang menarik yang ingin kita ketengahkan berkenaan dengan Ramadan mendidik hati dan pribadi. Jadi sebelum kita memulakan acara pagi untuk topik kita pada pagi ini, mungkin ada baiknya kita terus saja serahkan kepada Ustaz sebagai mukadimah untuk tajuk kita pada pagi ini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izin kurnianya juga kita ni sama-sama dapat diberikan peluang ini untuk menyampaikan satu tajuk mengenai dengan Ramadan, ceramah Ramadan bulan mulia, Ramadan mendidik hati dan jiwa pribadi. Jadi apabila kita ni melihat, kita ni renungkan yang pertama dulu dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang mana terjemahan makna ayat, masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah pada bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk itu dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan juga yang salah. Jadi bagaimana Ramadan ini mendidik hati dan jiwa pribadi? Permulaan turunnya Al-Quran apabila kita lihat daripada surah Al-Baqarah ayat 185 tadi itu, bahawa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Satu yang baru berlalu, hari kebesaran Islam yang baru berlalu sebelum ini adalah mengenai dengan nuzul Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dan sebelum turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan ini sama dengan bulan-bulan yang lain. Tetapi apabila sudah turunnya Al-Quran, maka rahmat Allah turun bersama dengan Al-Quran, dan kelebihan Ramadan itu adalah disebabkan turunnya Al-Quran. Maka bila kita melihat tentang perkara ini, semua yang berkaitan dengan Al-Quran adalah perkara kemuliaan. Ia adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan ini menunjukkan bahawa istimewanya bulan Ramadan ini daripada bulan-bulan yang lain, dan ia adalah merupakan waktu yang terbaik untuk kita ini melipat gandakan amalan dengan ganjaran yang berlipat ganda kepada para pembaca ayat-ayat suci Al-Quran ini. Jadi bagaimana Ramadan mendidik hati dan jiwa pribadi adalah kaitkan diri kita ini dengan Al-Quran sentiasa. Maksudnya di sana tu kita ini bukan hanya membaca Al-Quran itu, tapi juga kita ini memahami dan sekaligus mengamal apa yang diajarkan daripada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Al-Quran ini sebenarnya adalah merupakan cahaya kepada manusia untuk keluar daripada kegelapan, dan juga petunjuk hati manusia, dan Quran mengeluarkan kita ini daripada kegelapan-kegelapan yang ada dalam kehidupan kita ini. Maksudnya kegelapan-kegelapan itu adalah perkara-perkara yang terkait dengan kerosakan, maksiat dan juga sebagainya. Kemudian kalau kita ni melihat sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ni kenal daripada sirah baginda bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang tidak tahu membaca dan menulis. Akan tetapi berkaitan dengan Al-Quran, apabila turun Al-Quran kepada baginda melalui malaikat Jibril alaihi salam, baginda pun diarahkan untuk membaca dan baginda boleh membaca. Maka hebatnya Al-Quran sampai ia memberikan cahaya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ni mau macam itu. Walaupun kita ni indah mungkinlah kita ni bertitih-titih baca Al-Quran ni, kita ni pelandukan bahasa kita ni. Maksudnya sana kita ni berusahalah untuk membaca. Jadi Ramadan mendidik hati dan pribadi, maka kita ni
mencuba, berusaha menanamkan niat kita ni untuk pandai membaca Al-Quran. Kemudian apabila sudah kita ni pandai membaca Al-Quran, kita ni berguru untuk memahami apa isi Al-Quran. Kemudian seterusnya kita ni mengamalkan, sebab ia adalah mukjizat. Seperti mana surah Al-Baqarah ayat 185 tadi, ia adalah petunjuk bagi sekalian manusia. Maka petunjuk bagi sekalian manusia ni kita ni indah. Kita ni tidak mampu untuk melakukan dengan apanya kita ni, dengan akal kita ni sendiri, tapi adalah berpandukan Al-Quran, insya-Allah, kerana ia adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah antara menjadi keutamaan kita ni untuk mendidik diri kita ni itu agar berkait rapat dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat kita ni. Satu kata nabinya, khairukum man ta'allamal Quran 'allamahu. Artinya sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang membaca dan mengajarkan Al-Quran. Maka di sana itulah, jadikanlah Al-Quran bersahabat kita ni, didik hati dan pribadi kita ni agar sentiasa terkait dengan Al-Quran, sebab ia adalah merupakan rujukan sumber di dalam kehidupan kita ni. Masya Allah ya. Jadi maksudnya di sini bagaimana Ramadan tersebut mendidik hati dan juga pribadi kita ni adalah dikarenakan bulan Ramadan itu dikenali sebagai bulan Al-Quran. Betul. Turunnya Al-Quran di dalam bulan Ramadan, dan apabila kita di umat Islam berdamping dengan Al-Quran ini tadi di dalam bulan Ramadan, insya-Allah tentunya akan mampu mendidik hati dan juga pribadi kita ni menjadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya ya. Menarik tadi ya surah yang dikongsikan, iaitu surah Al-Baqarah sebentar tadi Ustaz ya. Sedikit sebanyak memberikan kita ni kesedaran lah ya, berkenaan dengan apa ibadah kita ni berpuasa di dalam bulan Ramadan ini. Jadi berbalik semula kepada tajuk kita ni Ustaz ya. Apakah akan berlaku jika sekiranya Ramadan ini kita ni sia-siakan ataupun dipersiakan, dibiarkannya berlalu begitu sahaja? Ustaz, silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih yang mulia Tuan Pengurusi. Kita ni melihat bahawa bulan Ramadan ini ia akan hanya ada terbit setiap sekali dalam setahun. Betul. Maka kalau kita ni mencuaikannya ataupun meringankan segala apa kurikulum yang ada dalamnya, kurikulum itu maksudnya yang berkesinambungan dengan Ramadan itu, seperti sembahyang tarawih, bersedekah, membaca Al-Quran, kemudian berzikir, kemudian berbuat kebaikan, segala banyak kebaikan itu, Lailatul Qadar, semua itu adalah kurikulum dalam bulan Ramadan. Ia tidak ada pada bulan-bulan lain. Tarawih tidak ada pada bulan-bulan lain. Ia hanya ada pada bulan Ramadan. Maka inilah yang akan kita ni kejar. 11 bulan yang ada sebelum ini mungkin kita ni lalai daripada membaca Al-Quran, bersedekah, kemudian banyak mengingat dunia dan sebagainya, mata'ul gurur. Akan tetapi kita ni pada bulan Ramadan ini mendidik hati dan pribadi kita ni agar sentiasa berada di platform yang tepat untuk kita ni sentiasa mengingati bahawa Ramadan ini adalah merupakan nikmat Allah yang paling besar. Suatu tah dikatakan tadi Ramadan bulan Al-Quran, Ramadan bulan pengampunan, Ramadan bulan ibadah. Maka inilah yang kita ni cari titik permulaan kita ni, Ramadan terbiah. Kalau Ramadan itu dibawa dengan Al-Quran, keluar daripada Ramadan ini kadang kita ni dapat sentiasa membaca Al-Quran. Maka itulah sinonim Ramadan dengan diri kita ni. Maka kalau kita ni persiakan, kita ni renung satu hadis daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa beribadah menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apabila kita ni melihat Ramadan bulan terbiah, pendidikan bagi kita ni selaku umat dan juga hamba. Ada orang yang kita ni keluar daripada Ramadan ini masih sama dengan perangai yang anunya, yang kita negatif dan sebagainya. Tapi kita ni benar-benar menjadikan Ramadan ini fokus utama kita ni indah mensia-siakan Ramadan. Sebab dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, kadang-kala terdapat orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa melainkan lapar. Maksudnya di sana tu Ramadan itu seperti biasa dilalui, puasa-puasa juga, tapi tidak dapat apa-apa. Maka di sinilah antara orang yang sia-sia, yang mendapat Ramadan. Kalau dia sia-sia, maka ia akan hanya dapat peringkat lapar ni. Jadi kita ni mau cuma tu, tapi kita ni mau tingkatan puasa kita ni itu adalah tingkatan puasa yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan ni kata ni ibadah kita ni, indah pandai tinggal ibadah kita ni. Maka semua ni kalau kita ni melihat bahawa
segala macam kelebihan yang terkumpul pada bulan Ramadan. Tinggal saja kata ni mahu bermula, kemudian kata ni mendekatkan, kata ni hanya berbaki. Kalau masuk malam ni tinggal 10 hari saja lagi Ramadan. Betul. Maka anilah di antara, maksudnya di sini anilah pecutan terakhir ni. Anilah untuk kata ni sampai ke penghujungnya, maka bila kita ni melihat bahawa semakin ke penghujung semakin tinggilah tingkatan amal ibadah kita ni, lipat gandakan lagi lah sampai tahang alih. Tapi jangan lupa seperti mana disebutkan dalam khutbah Jumaat, jangan kita ni siakan juga apa yang tugas utama kita ni. Ini adalah ibadah kan, tetapi tugas utama jangan disia-siakan. Misalnya sampai kita ni kerajaan dah terbuat dan sebagainya, itu bukanlah cuma itu sebenarnya, tapi balance. Kita ni melakukan pecutan terakhir 10 malam Ramadan ini, dan juga kata ni melakukan tanggungjawab dan tugas-tugas utama kita ni. Perlu diingat bahawa apa yang terkumpul dalam bulan Ramadan ini dilipat gandakan ganjarannya di bulan yang suci dan mulia ini, dan inilah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas hambanya yang luas berbanding dengan bulan-bulan lain. Sebabnya tidak ada pada bulan-bulan lain. Ini merupakan bulan pengampunan, maka taqaddama min dzambiha, itu diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa nak mau keluar daripada bulan Ramadan, insya-Allah zero, artinya balik semula, kembali ke fitrah, kembali kepada fitrah. Kan tetapi kita ni melihat bahawa indah mudah, tapi perlu dengan kita ni punya jadual, perlu dengan kita ni punya pemantapan iman dan sebagainya, imanan wahtisaban tadi itu. Maka inilah yang kita ni mau jaga setiap inci daripada perkara-perkara yang kita ni lakukan itu, perkara yang sia-sia. Apa perkara-perkara yang sia-sia itu banyak. Perkara-perkara yang sia-sia seperti menjaga mata kita ni, indah menjaga lisan kita ni, indah menjaga kita ni punya akhlak dan juga sebagainya. Pelbagai kadang-kadang daripada grup WhatsApp sekarang kita ni daripada grup media sosial dan sebagainya, kita ni post tentu mempost cara buat minuman pukul 12 tengah hari apa, semua itu adalah perkara yang sia-sia. Maka kita ni jauhkan daripada keterlibatan kepada perkara ataupun indah-indah yang macam itu. Sebab kita ni mau Ramadan ini adalah Ramadan yang sangat-sangat berkualiti, dan Ramadan ini adalah merupakan Ramadan yang mana kita ni berusaha di dalamnya untuk kita ni meninggalkan perkara-perkara keji dan sia-sia yang boleh merosakkan ibadah puasa kita ni, seperti berdusta, mengumpat, berbantah-bantahan, bertengkar, mengkeji ataupun mencela, melakukan fitnah ataupun mengadu domba, berkata sia-sia dan berangan-angan kosong. Maka semua ni kita ni hindarilah, sebab kita ni mau mendidik diri kita ni dengan menjadikan Ramadan, mendidik hati dan peribadi kita ni agar menjadikan Ramadan ni adalah tempat ataupun ni kita ni platform untuk kita ni menambah, melipat gandakan amalan-amalan kita ni sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling akhir jauh mengkali kita ni dapat mendidik Ramadan kita ni itu dengan sifat sabar. Maka sifat sabar ni bukannya satu sifatnya kita ni yang ada secara lahiriah, mesti dilatih, prosesnya mesti dilatih. Kesabaran kita ni, menunaikan kesabaran kita ni untuk menunaikan perintah Allah, kesabaran kita ni untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan, mendidik diri kita ni dengan sifat sabar untuk sentiasa melipat gandakan kebajikan dan sebagainya. Sabar ini adalah merupakan satu elemen yang sentiasa ada di bulan dan bulan Ramadan ini. Sabar kita ni daripada awal bermula puasa sampailah matahari terbenam, semua itu adalah sabar. Kalau orang dah sabar, pertengahannya itu sungkai sudah tu. Maka dengan kesabaran kita itu sabar menunggu, kemudian menunggu masuk azan fardu isya, kemudian menunggu untuk sembahyang sunat tarawih. Kalau anda sabar sembahyang sunat tarawih itu tidak akan dapat dilakukan. Maka dengan kesabaran kita itu, kemudian kesabaran kita ni bertadarus. Bukan mudah tu bertadarus satu, 600 lebih muka surat tu kan dikhatamkan. Maka untuk sampai dia dapat baca daripada muka surat 600. Paksa muka surat dari awal dibaca juz 1 sampai juz ke 30. Maka semua itu adalah dengan kesabaran. Kemudian bersabar dari segi cubaan dan dugaan yang kita hadapi. Misalnya terjadilah perkara-perkara yang kurang menyenangkan dan sebagainya, maka bersabar. Semua ini adalah berkaitan dengan Ramadan. Ramadan mendidik hati dan pribadi kita ini untuk terus bersabar, untuk terus menyelami apa hikmah yang Allah bagi kepada kita ni mengenai dengan Ramadan. Maka itu antara perkara yang perlu kita ni cari tahu juga. Masya Allah, ya. Betul sekali. Jadi itulah sebenarnya kalau kita dapat simpulkan daripada apa yang dinyatakan tadi, yang mana Ramadan bukan sahaja bulannya kita ni untuk menahan lapar dan juga dahaga, tetapi juga bulan untuk kita ni mendidik hati dan juga pribadi dari segi kesabaran, keikhlasan dan juga pengendalian diri. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian sebentar tadi akan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita jua. Jadi dalam berbaki beberapa minit saja lagi ni dalam lebih
kurang daripada 5 minit ni Ustaz, sebagai kesimpulan barangkali daripada segmen kita ni pada hari ini, iaitu segmen ceramah Ramadan Belum Mulia, Ramadan mendidik hati dan pribadi. Sebagai kesimpulannya Ustaz. Baik, alhamdulillah, sebagai satu kesimpulan yang sangat ringkas juga kita ni melihat bahawa Ramadan ini jangan lepaskanlah peluang untuk kita ni berdoa. Para ulama salaf terdahulu 6 bulan sebelum Ramadan diorang sudah berdoa. Maksudnya berdoa tu agar umurnya disampaikan pada bulan Ramadan, ia dapat menikmati Ramadan lagi. Maka kita ni cuma tujuan berdoa tu jangan lepaskan sesekali. Misalnya kita dalam kereta kah, di mana saja kita ni berada, ada waktu dan sebagainya tu, Allah dah pernah menaruh prasyarat untuk kita ni berdoa. Maka berdoalah, ya Allah jadikanlah aku mukmin yang lebih baik, ya Allah jadikanlah aku ayah ataupun ibu yang lebih baik, jadikanlah anak-anak kami anak yang terbaik, jadikanlah keluarga kami keluarga yang menuju surga Allah. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Apapun doa-doa kita ni, insya-Allah Allah akan mendengar. Mungkin ada pada satu ketika Allah akan angkat doa kita ni. Maka bulan Ramadan ini berdoalah banyak-banyak agar kita ni keluar daripada bulan Ramadan ini dengan iman, dengan takwa, la'allakum tattaqun, dan juga kita ni sentiasa mengingat bahawa perintah Allah ke atas kita ni adalah merupakan cara untuk kita ni melakukan perintah Allah tu dengan yang kita ni mudah, kita ni rasa terbeban dan sebagainya. Semua kita ni sebagai manusia memang kita ni dibebani dengan masalah dan ujian dan sebagainya. Maka mintalah banyak-banyak agar Allah mempermudahkan segala ujian ataupun mempermudahkan segala cubaan yang kita ni lalui itu dengan berkat kesabaran, kemudian dengan berkat keimanan kita ni juga. Maka jangan lepaskan peluang. Seperti mana macam moto kita ni kan, moto bis kita sentiasa bersama bis kita. Maka doa tu sentiasa bersama kita ni, dan kita ni berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah sentiasa mencurahkan rahmatnya dalam setiap detik kehidupan kita ni, agar kita ni keluar dari bulan Ramadan dan insya-Allah menjadi orang mukmin yang terbaik, dan sentiasa mengingat Allah dan juga sentiasa mengerjakan segala perintah dan juga dekat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Khairul Azhar bin Haji Idris, seorang penceramah yang kita hadirkan pagi ini, telah pun menerangkan dan juga mengungsikan Ramadan mendidik hati dan pribadi. Mudah-mudahan segala apa yang telah pun disampaikan dapat kita ambil pengajaran dan juga iktibar daripadanya. Dan insyaAllah ingin rasanya juga ada kesempatan di lain waktu nanti kita ni akan bersama lagi, mungkin dengan perkongsian tajuk yang lain lagi ni Ustaz ya. Jadi selamat berpuasa seterusnya Ustaz. Selamat berpuasa kembali. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.